Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so hari ini dah hari Isnin. Okay, kita masuk minggu baru. Okey, so hari ini kita nak cerita-cerita berkenaan dengan peledak ataupun orang kata booster lah. Booster. Peledak ni dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Inggeris ni adalah booster. Macam mana mempercepatkan simpanan kita menjadi banyak lah. Menjadi banyak. Menjadi makin bertambah-tambah dan kita boleh kalau dalam bahasanya kita boleh lupakan simpanan tersebut. Okey. So kita pergi pada topik terus lah ya. Okey. So booster ni kalau untuk simpanan dia ada dua lah. Ada dua sebenarnya. Ada dua, iaitu satu adalah kita kena adakan matlamat. Adakan matlamat maknanya kenapa kita kena menyimpan. Okey. So banyaklah sebenarnya matlamat simpanan ni. Tapi itu yang kita kena pertama-tamanya kita kena kenal pastilah. Kenal pasti apa kita punya matlamat untuk menyimpan tersebut. Bila kita ada matlamat tersebut, kita memang akan cepatlah simpanan kita membukit lah orang kata kan. Membukit. So apa contoh matlamat kewangan ni? Matlamat simpanan ni. Dia sebenarnya dia merujuk kepada matlamat kewangan lah sebenarnya. Bila contoh saya tunjuk contoh lah. Contoh sekejap ya. Mana pula? Okey. Jumpa. Okey. Ini adalah contoh matlamat simpanan emas lah. Matlamat simpanan emas. Tapi kita boleh gunakan dia untuk la haula wala quwwata illa billahil azim. Okey. Ni contoh lah. Nampak kenapa pula tak boleh nak tekan benda lah. Okey, contohnya adalah contoh kata ni kita nak untuk yang belum kahwin nak berkahwin. So matlamat kita nak simpan duit untuk nak buat majlis kahwin. Contoh macam tu. Okey, kalau yang kata kita ni minat berniaga tapi tak ada modal lagi untuk berniaga. So kita boleh simpan untuk modal berniaga. Kan. Itu jadi booster lah. Maknanya kita nak kata contoh. Kata kita bekerja tapi kita nak juga untuk berniaga nak dapatkan income sampingan. Jadi kita lagi cepatlah bila kita tahu okey, aku nak ada 5,000 untuk aku nak berjadi berniaga macam ni contoh. Okey. So kenapa kejap ya. Okey. Dah keluar langsung pula. Okey. Okey, so contoh modal perniagaan. Lepas tu yang paling ultimate ni lah untuk semua orang kena ada adalah dana persaraan lah. Mungkin kata kalau contoh yang berniaga tu ada orang yang tak minat berniaga kan. So dia tak nak pun. Saya tak nak lah simpan untuk berniaga, tak ada masalah. So depends. It depends pada kita maknanya. Dia kewangan ni contohlah apa pun simpanan ke apa, maknanya kewangan adalah DNA. DNA maknanya apa? Dia unik bagi setiap orang. Mungkin ada orang yang dia dah punya rumah, mak dia dah bagi rumah dekat dia, jadi dia kata tak perlu ada rumah pun sebab dia nak duduk rumah yang pusaka mak dia bagi. Contoh. Okay, contoh macam tu kan. Okay. So mungkin tak perlukan tabung pernikahan anak kalau yang memang tak ada anak, yang Allah tak anugerahkan anak kan. Jadi tak perlu. Maknanya benda ni matlamat simpanan kita adalah DNA. DNA. So setiap orang adalah tak sama. Jadi sebab tu kalau orang cakap pasal okey, kau boleh ambil ini matlamat simpanan orang ni, kau boleh tiru. Tak boleh tiru sebenarnya. Kita kena sesuaikan dengan kita punya keperluan sendiri So kita kena pastilah maknanya mana antara ini contohlah. Mungkin boleh jadi lagi lain-lain matlamat kan. Contoh kalau kita orang Islam nak pergi umrah, nak pergi haji, kita boleh tentukan kat situ. Mungkin kata contoh, kita mungkin ada keperluan khas, jadi nak pergi haji, kita nak haji yang boleh pergi secara package contoh, sebab kita tak nak pergi muassasah contoh macam tu. Jadi kena lebihkan simpanan dekat situ. Jadinya itu yang yang saya katakan matlamat ataupun matlamat simpanan ataupun matlamat kewangan kita adalah DNA. Tak akan sama pada setiap orang. Jadi kita kenal pasti. Jadi kita yang kena uruskan kita punya simpanan sendiri. Kita punya kewangan sendiri. Tak boleh kita nak serahkan kepada orang sebenarnya. So, contoh kalau kata ada financial advisor pun, perempuan tak boleh rely kepada macam kata penasihat kewangan tersebut. Sebab dia mungkin akan mungkin ada yang jujur, tapi kita sendiri yang kena ada sedikit orang kata ilmu kewangan untuk nak memahami apa yang
di-advisekan oleh beliau, contoh kan. So maknanya kita kena ambil tahu apa yang kita nak kena buat dalam kewangan kita. Okay. Sebab mungkin contoh mana-mana advisor pun mungkin kan, mana-mana advisor dia mungkin ada preference terhadap sesuatu, orang kata produk ke, macam contoh saya preference saya sebab saya nampak emas dan membantu saya untuk meningkatkan simpanan. Jadi preference saya kepada emas untuk nak menyimpan lebih baik. Contoh. Jadi kalau contoh tuan puan ada preference yang macam contoh kata hartanah. Jadi mungkin boleh gunakan hartanah, tapi kena cari ilmu lah yang untuk nak meledakkan simpanan melalui hartanah contohnya. Tapi bagi saya, kenapa saya bercerita orang kata pumpang-pumpang dalam FB ni, sebab saya mengambil pendekatan, sebab saya ambil orang kata mazhab-mazhab daripada pakar-pakar kewangan ya. Pakar-pakar kewangan, contoh ini kita clear pasal matlamat tadi. Maknanya poster satu adalah matlamat. So kita kena ada matlamat. Nanti saya tunjuk kenapa yang saya memilih emas lah. Okey. Salah satunya memilih emas. Okey, so ini matlamat kita. Maknanya kita kena clear apa matlamat kita nak buat dengan simpanan kita. Dengan kita nak, contoh kata nak bersusah payah daripada awal, kita nak mengekang nafsu kita daripada berbelanja. Sebabnya simpanan ni maknanya dengan apa yang kita ada, sebab dia duit bercara simpanan ni. Satu, dengan meningkatkan simpanan dengan mengurangkan perbelanjaan. Satu lagi adalah dengan meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan, tak kisahlah, maknanya kata contoh bila ada kenaikan gaji, jadi kita tambah apa yang ada kenaikan tu. Janganlah kita mengubah lifestyle kita ataupun meningkatkan lifestyle. Sebab ramai orang yang bila ada kenaikan gaji, dia tingkatkan lifestyle, jadi simpanan tak bertambah. Bukan orang kata kes terpencil lah. Memang ramai orang berlaku macam tu. Kecuali kita ada sedikit ilmu untuk nak mengatasi masalah emosi. Dan jadi kita tahu kenapa kita nak kena buat macam tu. Salah satunya sebab bila kita ada matlamat. Contoh dalam masa anak saya besar, saya nak pastikan dia ada tabung pendidikan dia sendiri. Saya tak nak ambil simpanan, ambil pinjaman untuk pendidikan dia nanti. Contoh macam tu. Jadi kita lagi kuatlah, lagi iktikad kita, nekat kita untuk nak, orang kata, jihad kewangan, nak mengekang nafsu kita nak berbelanja, untuk berbelanja yang bukan keperluan, untuk nak meningkatkan simpanan, contoh tadi untuk pendidikan anak-anak, contoh macam tu. Ataupun kita rasa macam saya dah muak dah ni duduk rumah sewa, contoh macam tu kan. Jadi saya nak ada rumah sendiri. Jadinya dengan apa yang kita ada, pendapatan yang kita ada, yang mungkin kita tambahkan pendapatan dengan kita lagi kuat untuk nak buat second income, third income semua. Jadi kita menyimpan dekat situ untuk contoh nak buat rumah ataupun nak apa orang kata renovate rumah lagi besar sedikit ataupun macam tu. Okey, contoh. So maknanya kita tentukan matlamat kita untuk jadi booster ataupun peledak kepada simpanan kita, untuk meningkatkan emosi kita, untuk meningkatkan kita punya tekad nak pastikan simpanan kita cepat bertambah. Okey. So maknanya matlamat kita tentukan apa yang kita nak buat dan bila kita nak capai. Dia ada macam itulah. Maknanya ada KPI dia, bila nak capai berapa kita nak perlu. Ni contoh matlamat. Yang ini adalah contoh ini saya tunjuk melalui emas lah, sebab saya nampak bila saya buat melalui emas, saya lagi cepat dapat capai. So maknanya saya kata pasal matlamat. Satu lagi adalah cara kita menyimpan lah. So saya berkongsi mengenai ilmu kewangan dan juga ilmu emas, macam mana emas yang membantu saya untuk meningkatkan simpanan saya. Contohnya kata dari segi peledak simpanan ni, satunya adalah kita kena ada tempat yang kita simpan tersebut. Maknanya cara kita menyimpan tu boleh menjadikan kita lupa pada simpanan kita. Maknanya sebagai forgotten saving. Contoh kita dah letak, okey, untuk anak aku, contohlah anak seorang, saya nak ada contoh 50,000 untuk dia punya simpanan pendidikan contoh. So contoh 50,000 kan. Jadinya saya kena ada cari tempat ataupun cari tools yang boleh saya jadikan ianya saya lupakan. Sebab kalau kita tak lupa, contohnya dalam bentuk akaun biasa yang kita senang untuk nak touch, kita boleh tengok aja, lepas tu kalau kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan. So itu sangat bahaya. Saya bukan bercakap
pasal diri saya, tapi saya bercakap daripada pembacaan baca buku saya lah. Contohnya Misi Bebas Hutang daripada Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, dia memang menyarankan, okey, so saya ni apa orang kata, menyampaikan ilmu-ilmu yang saya baca dan juga yang saya dah buat. Jadi saya tahu ilmu itu adalah proven lah. Okey, ni Tuan Azizi Ali, jutawan daripada Planet Jupiter, maknanya buku kekuangan macam ni yang memberi inspirasi kepada saya untuk membuatnya, dan saya insya-Allah ada sedikit kelebihan di situlah bila saya buat kat situ. Jadi saya menyampaikan kepada tuan-puan untuk nak pastikan okey, simpanan tuan-puan bertambah. Simpanan tuan-puan pun bertambah. At least contoh untuk sebagai, kalau kata kita tak ada lah benda lain. Contoh saya memang tak boleh menyimpan. Contoh saya memang pendapatan saya sangat limited. Tolong. Tadi kan ada satu matlamat kita adalah untuk dana kecemasan. Dana kecemasan. Itu memang sangat penting. Sebab boleh kata 80% rakyat Malaysia tak ada simpanan. 75% ke atas rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. So apatah lagi nak ada dana kecemasan 3 bulan gaji. Contoh kalau kata yang contoh gaji yang 1,000 pun kan, gaji minimum berapa? Gaji minimum pun contoh kata, kalau kata contoh 1,000 lah kata yang tak dapat gaji minimum. Gaji minimum 1,000 maknanya dia tak ada walaupun simpanan 3,000. Sebab tadi kan laporan daripada Bank Negara menyebutkan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1,000. Apatah nak ada simpanan 3 bulan gaji. Maknanya kalau yang contoh untuk dana kecemasan yang ikut pakar-pakar kewangan menyarankan kena ada at least 3 bulan gaji. 3 bulan pendapatan. 3 bulan pendapatan. Contoh kata memang isteri tak bekerja, kalau contoh lelaki kan, isteri tak bekerja, suami je bekerja. Contoh gajinya 1,000. So at least maknanya kena ada 3,000. Apa guna 3,000 ni? Guna 3,000 ni adalah untuk kalau sesuatu terjadi kepada suami, sebab isteri tak kerja kan, daripada suami, at least keluarga tu boleh hidup lagi 3 bulan. Sebabnya dia ada dana kecemasan 3 bulan. Maknanya dengan keadaan sekarang biasa suami bekerja 1,000 tu dia boleh hidup, maknanya boleh menyara pendapatan, menyara kehidupan keluarga. Maknanya kalau ada 3,000 3 bulan tadi pendapatan, maknanya mereka boleh hidup masih 3 bulan. Itu minima. Tapi kalau keadaan yang memaksa, percayalah 3 bulan jadi boleh jadi lebih, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, sebab dia dah tahu itu haja duit yang dia ada. Itu yang pentingnya dana kecemasan. So kalau yang lain macam contoh kata memang kita tak boleh nak adakan, tak apa, adakan matlamat dulu yang pertama. Kalau yang memang tak ada simpanan langsung kan, adakan dulu matlamat yang pertama, matlamat untuk dana kecemasan. So dana kecemasan ni dia ada 3 layer lah, 3 layer. Yang pertama, layer pertama adalah yang 3 bulan tadi lah, 3 bulan tadi, dan seterusnya 3 bulan lagi tambahan menjadikan keseluruhannya 6 bulan, dan yang ketiga, layer ketiga adalah lagi tambahan 6 bulan pendapatan menjadikan keseluruhan dana kecemasan adalah 1 tahun pendapatan. Contoh untuk gaji 1,000 kena ada, maknanya kalau komplit dia punya dana kecemasan kena ada 12,000. So layer pertama yang paling sesuai adalah dalam bentuk wang lah. Bentuk wang maknanya wang tunai. Contoh kata dalam ASP ke tabung haji ke yang senang untuk diakses lah. Kalau contoh akaun bank biasa takut kita lagi senang, orang kata lagi akaun bank yang memang kita akses setiap hari, jadi mungkin kita nampak selalu, jadi mungkin lagi senang nak dikeluarkan. Jadi saya tak sarankan lah yang kat situ. Kalau kata contoh untuk yang kedua tu yang layer kedua yang lagi 3 bulan, itu boleh kita sukarkan lagi pengeluarannya melalui contoh simpanan emas lah. Sebab kenapa? Sebab bila dengan emas, emosi tuan-puan terhadap wang tersebut dah tak ada. Sebab wang tu dah bertukar kepada nilai gram. Macam contoh kata tadi, yang atas ni kat sini ni ada untuk contoh kan, untuk dana apa? Dana untuk dana apa untuk contoh yang gambar kat situ. Okey. So dana untuk okey, contoh dana untuk persaraan.
Contoh kat sini lah kan, dana kecemasan tu kan. 30 keping yang 1 dinar. Maknanya 30 darab 4.25 gram. 1 dinar tu dia punya berat satu sebiji tu adalah 4.25 gram. Ni saya tunjuk jangan dinar dinar. Okey. So saya tunjuk dinar. Mana dinar saya? Mana dinar saya? Okey. Ni 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram. 4.25 gram. Okay, harganya dalam 1,000 lebih lah sekarang ni. So, kalau kata ikut yang disarankan di sini, maknanya contoh untuk dana kecemasan ada 30 keping. So, 4.25 gram darab 30. Berapa dia punya berat? Kan? 4.25 darab 30. So, maknanya dia punya berat dalam 127.5 gram. 127.5 gram. Ini 1 dinar. 4.25 gram. Sebesar duit 10 sen saja. Kan kecil kan, nampak kan kat tangan saya kan. Tapi 1,000 harga dia. So bila contoh tuan-puan dah tukarkan, contohlah yang gaji 1,000, contoh gaji 1,000, contoh gaji 1,000, mungkin yang gambar ini mungkin lebih daripada gaji 1,000 lah, sebab dana kecemasan dia 127.25 gram yang berjumlah, kata contoh hari ini 1,100 lebih kurang, so berjumlah dalam 140,000 dana kecemasannya. Okey. So kalau yang ini maknanya duit tuan-puan 1,000 tu dah tukarkan ke dalam bentuk macam ni, jadi tuan-puan tak nampak nilai RM-nya. 1,100 nak nampak. Dia nampak satu macam ni 4.25 gram. Jadi emosi tuan-puan untuk nak membeli, untuk nak menggunakan, untuk nak shopping. Contoh yang sekarang kan kita senang shopping online je, tekan klik dapat duit, ada duit habis. So bila dalam ni tuan-puan pegang macam ni, kan satu keping je 1,000. Tak ingat pun duit dalam ni dah ada 1,000. Duit tu dah ditukarkan. Sebab tu saya orang kata masa bercerita ni saya tak rasa bersalah pun untuk nak cerita pada tuan-puan. Rasa macam saya perlu sampaikan sebab ilmu ini ilmu mahal. Maknanya tuan-puan akan appreciate bila dah berjaya tukarkan duit tuan-puan kepada emas macam ni. Sebab tuan-puan akan realize nanti simpanan tuan-puan lebih selamat dalam bentuk macam ni. Berbanding dengan dalam bentuk duit. Sebab dalam bentuk duit, emosi kita tak stabil. Sangat tak stabil. Sangat fragile lah emosi kita. Sebab kita tahu kita ada duit. Sebab macam ni kita tahu kita ada duit. Sebab dalam bentuk emas. Cumanya, emosi kita lebih stabil sebab ia memerlukan sedikit sahaja masa untuk kita tukarkan ke dalam bentuk duit. Kalau contoh, kita ada kecemasan, kita boleh saja tukarkan benda ni, emas ni, sekeping ni kepada duit. Contoh, kita boleh jual, kita boleh pajak. Memang dah membantu ramai orang lah. Membantu ramai orang yang contoh kata untuk nak menyelesaikan hutang, contoh untuk nak sebagai contoh kata dana kecemasan untuk nak masuk di hospital ke apa ke benda ke, memang semua orang dah ramai menggunakan emas ni. Contoh kata berjual ataupun pajak. So boleh gunakan emas ni sangat senang lah sebenarnya. Secepat setengah jam ataupun macam tu kata 1 jam ataupun setengah jam. Maknanya bergantung lah kepada contoh tuan-puan nak boleh akses pajak gadai nak pergi kan. Ataupun kata contoh kata tak boleh nak pergi pajak gadai pun, boleh saja dijual di kedai emas macam tu. Mana boleh pergi saja mana-mana kedai emas. Cumanya dia dari segi nilai terbaik adalah bila kita beli, nak jual bila kita beli satu barang tu, kita jual dekat pengeluarnya. Contoh emas public gold macam ni, tuan-puan kena jual dekat public gold untuk dapatkan nilai yang terbaik lah. So contoh macam ni, sekeping ni dia punya susut nilai hanyalah 9% sahaja. Maknanya contoh kalau contoh 1,000 1,000 lebih lah. Maknanya kalau 1,000 susut nilainya maknanya RM90 sahaja. 9%, RM90 saja 1,000. Sebab pengeluarnya adalah public gold. Jadi jual pada public gold adalah yang terbaik. Sama je dia punya terms tu. Maknanya contoh kalau tuan-puan beli barang kemas di kedai emas A, jual kedai emas A juga mesti dia ambil lagi tinggi sebab barang emas tu dia yang keluarkan. Sama je dia punya konsepnya. Sama konsepnya. So maknanya kalau orang tanya saya, macam mana saya nak tukarkan saya punya emas nanti? Contoh kawan saya ni duduk di Pasir Putih. Saya orang Pasir Putih kan, duduk di Pasir Putih. Branch public gold ada di Kota Baru. Mungkin jauh lah sedikit, dalam
30 km macam tu. Jadi macam okey, susahlah saya nak keluarkan kalau macam saya ada kecemasan nak pergi sana, susah, jauh macam tu. So, tak ada masalah sebenarnya. Tuan-puan boleh aja jual dekat kedai emas. Cumanya biasanya kedai emas akan ambil lah. Memang akan ambil lah emas 999 macam ni. So cumanya harganya tidaklah sama macam mana yang public gold ambil. Itu sajalah beza. Tapi dari segi laku tak laku, sangat laku lah. Okey. So ada testimoni ramai orang yang dah buat. Maknanya contoh kata ada emas macam ni jual dekat luar negara. Contoh kata emas public gold ni jual dekat luar negara. Ada yang dah menjualnya di luar negara, harga je lagi mahal daripada yang bila dia jual di Malaysia. Ada macam tu. Kena tengok tempat lah maknanya. So, tapi maknanya emas laku saja di mana-mana. Macam contoh ada seorang kawan dealer public gold ni, dia pergi ke negara yang remote, tapi saya tak ingat negaranya mana. Macam contoh kata negara yang macam contohlah Zimbabwe ke. Contoh saya tak ingat namanya, tapi maknanya dia pergi ke negara-negara yang remote, yang memang orang kata rural negara lah, negara-negara yang kurang membangun. Lepas tu duit US dia habis, yang ditukarkan dalam US dah habis, dia ada cuma duit Malaysia saja, duit RM. So bila dia, dan juga dia ada emas lah. Okey, ada emas, maknanya bila dia pergi untuk nak dapatkan duit, nak guna untuk duit pembelanjaan kan. So bila dia pergi, dia nak tukarkan contoh kata, boleh tak dia kata nak tukarkan duit RM dia ke dalam duit-duit tukaran negara tersebut lah. Tak nak, dia tak nak. Pengurus wang tersebut money changer tu tak terima duit Malaysia, sebab kita kan negara yang orang kata kurang terkenal. Jadi duit kita bukanlah macam duit US kan yang dia akan terima. So tak nak. Tapi bila tunjuk dia emas, okey, dia terima, dia beli. Dia beli, maknanya ini boleh gantikan duit bila-bila masa saja. Jadi tak perlu risaulah sebenarnya. Contoh kata kita adakan emas macam ni sebagai kita punya dana simpanan, dana kecemasan. So bila-bila masa je, luar negara pun boleh terima, apatah lagi di Malaysia. Kan? Negara pengeluar emas public gold ni. Contoh public gold lah. Tapi public gold ni dah international pun. Dia dah ada di Indonesia pun ada branch. Ada branch. Okay. So ramai penyimpan-penyimpan emas juga di seluruh dunia sebenarnya. Di seluruh dunia. Dekat Arab Saudi ada, dekat mana lagi, Jerman apa semua ada semua. So tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau contoh kata contoh kan, so kita pergi Indonesia nak jual, so tak ada masalah, boleh saja pergi di Jakarta lah, sekarang di Jakarta. Tapi tahun depan public gold memang akan tambah lagi branch di Indonesia kepada lagi 4 lah. Sekarang 1 nak tambah lagi 4, jadikan 5 semua. Okay, so maknanya kenapa yang tadi saya kata bila dekat luar negara emas ni diterima, sebab emas public gold ada dia punya sertifikat, maknanya surat beranak bagi setiap gold dari kepingan gold yang dikeluarkan. Ini contoh surat beranak yang saya punya ni lah, 1 dinar ni. Ni ada dia punya nombor siri. Contoh nombor siri yang ni adalah D14420. So yang nombor siri lah ni. Ni memang nombor siri yang ini, 1 dinar ni. So maknanya dia ada sijil keturunan. Jadi memang tak ada masalah lah dari segi kita takut tipu ke apa ke, tak ada masalah. Memang takkan ada masalah lah. Sebab tu lah public gold, bukan sebab tu lah Pos Ar-Rahnu berkolaborasi dengan public gold. Sebab public gold adalah syarikat yang trusted lah, dah beroperasi daripada 2008 sehingga kini. 2008 sehingga kini, 18 tahun kan. Sebab tu public gold berkolaborasi dengan syarikat JLC, Pos Malaysia. Di Pos Ar-Rahnu, tuan-puan tak perlu pun risau, maknanya dia akan terima lah emas tuan-puan. Contoh kata yang emas public gold macam ni, sebab saya ada experience bila saya pergi di Pos Ar-Rahnu untuk buat gadaian. Saya ada 1 keping 1 gram lah yang tu, sebab itu orang hadiahkan kepada saya. Saya ada 1 keping 1 gram yang jenama lain. Saya tunjuk, saya kata yang ini boleh tak saya nak gadaikan Ar-Rahnukan dia. Yang tu dia tak terima, dia kata. Yang tu dia tak terima. Yang tu loose, dia dalam kad, tapi kad dia tu sangat, orang kata tak cantik lah, sangat tak cantik. Sedangkan kalau yang contoh yang kad, sekejap ya, mana kad, contoh yang kad untuk public gold, dia macam kad kredit. Dia kat sini dalam SIM card macam ni, macam contoh macam SIM card lah macam ni. Maknanya dalam kita punya
kad macam ni. Ini emas kita 1 gram. Tapi yang tu yang saya dapat hadiah tu, memang macam keping kertas dah ditampalkan emas macam tu. Jadi Arahnu pos Arahnu tak terima yang tu. So macam kalau kita contoh beli sendiri, saya tak adalah rasa terkilan sangat kan, sebab saya tak beli pun benda tu. Saya ada 2 keping yang ada orang bagi kat saya. Jadinya bila contohlah kita beli kan 1 gram kan, kalau contoh sekarang harganya dalam 270 lebih lah, 270 lebih. So macam sayang tak duit kita kalau bila kita nak Arahnu kan tak boleh. Mungkin kalau jual tak ada masalah lah kan. Mungkin boleh pergi jual lah dekat kedai emas. Cuma dari segi contoh kita kata kita sayang emas tu, kita tak nak jual, kita nak Arahnukan saja. Pos Arahnu tak terima. Saya tak pastilah kau tempat lain macam mana, tapi kalau dia sekut nampak dari segi appearance tu berbanding dengan appearance kad macam ni, kad public gold yang 1 gram macam ni, appearance ni sangat cantik lah kan. Nampak macam kad kredit kan. So maknanya tak boleh banding lah yang tu. Jadinya dari segi tu kita kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Macam bila saya dah ada experience macam tu, maknanya saya lagi takut lah nak beli yang orang kata yang tak proven lah dari segi ketulenannya. Sebab banyak kes yang dari segi scammer, yang maknanya yang tak dapat emas tu satu hal kan, yang kita masuk macam contoh kata kita invest, contoh ada kes yang baru je bulan 10 hari tu invest 120,000, lepas tu ditipulah. Yang tu maknanya macam contoh yang diberi janji, contoh 3 hari dapat berapa persen daripada duit yang dilaporkan dalam bentuk emas macam tu. So yang tu pun ada kes yang terbaru. Tapi yang kes juga yang sebelum ni, kes yang beli emas dapat emas, tapi bila dia nak jual ataupun dia nak Arahnukan, Arahnu tu macam ragu-ragu dengan emas tu, emas yang dia ada tu. Jadi Arahnu minta untuk potong, dan rupanya salutan di luar sahaja emas, dalamnya bukan. Kalau satu gelas macam ni 4.25 gram mungkin tak ada nampak sangat kan, ni sebab dia nipis. Ni macam duit 10 sen je ni, duit 10 sen je nipisnya. So contohlah tuan-puan beli 50 gram kan, contoh 50 gram. So berapa 50 gram hari ni? Contohnya kalau contoh 50 gram, kalau kena yang 50 gram kan, contoh 50 gram hari ni 13,000 jugalah. 13,000 dalam 13,500. So 13,500. Kalau contoh tuan-puan beli 13,500, lepas tu nak Arahnukan, tiba-tiba emas tersebut kita dengan confident lah ni kan, contohnya. Sebab tu saya orang kata terpanggil untuk nak bercerita pada kawan-kawan saya, pada kawan-kawan FB mengenai emas public gold. Sebab saya tahu emas ni trusted, jadi saya rasa saya perlu untuk bagi tahu supaya tuan-puan tidak terkena dengan orang kata emas yang tak betul lah. Emas yang tak betul, sebab banyak orang yang kena macam tu. Contoh tadi kan, yang kata pergi bila dia nak Arahnukan, bila Arahnu macam ragu-ragu, dia potong dan rupanya salutan sahaja. So apa kita rasa, contoh kata kita beli dengan RM13,500, tiba-tiba kita nak pergi Arahnu, even nak jual, apatah lagi kan, jual lagi lah, orang tu lagi berhati-hati untuk nak tengok sama ada benda tu betul atau tidak. Sebelum dia beli kan, ini dia nak jadi Arahnu untuk kita nak gadaikan pun, dia pun tengok juga, dia macam tak puas hati, terus dipotong, dan rupanya salutan sahaja yang emas, dalamnya adalah contoh besi ke apa ke, aluminium ke apa ke, benda lain. So macam membazir lah kita punya duit tu, hilang gitu sajalah. Contoh kata kalau kata 50 gram 13,000 dah hilang saja. Jadinya hati-hatilah, hati-hati. So bila kita ada matlamat, lepas tu kita orang kata cari tempat yang baik untuk kita simpan. Maknanya contoh kata tadi saya dalam buku kewangan mengatakan, maknanya kena cari tempat yang boleh kita jadikan simpanan kita sebagai simpanan untuk dilupakan. Simpanan dilupakan. Kita simpan dan kita lupa. Kalau kita ingat-ingat, insya-Allah cepat je habis duit tu. Tak sampailah kita punya matlamat yang contoh kita kata nak ada contoh 127 gram untuk dana kecemasan, contoh yang kat sini, contoh kat sini. So takkan sampailah matlamat tersebut kalau kita ada dalam bentuk duit yang kita senang untuk tukarkan dalam bentuk wang sekejap masa sahaja. Bila dalam bentuk macam ni, cumanya kena ada ilmu macam tadi saya kata. Sebab tu saya bercerita mengenai emas public gold, sebab saya tahu historinya, saya tahu sejarahnya, dan saya dah bermula daripada 2014.
daripada 2014. Tapi yang ni saya bukan beli 2014 lah, yang ini masih baru lagi. So yang 2014 maknanya memang emas saya tu dah pernah diarahnukan, arahnu ada masalah untuk terima saya punya belian emas saya 2014 tersebut. Okey. So maknanya bila kita ada tempat untuk kita tempat yang forgotten saving tadi, kena carilah. Contoh kata, tak kisahlah, maknanya kalau contoh tuan-puan ada ilmu dengan forgotten saving ni untuk dengan hartanah, maknanya kena carilah ilmu. Contoh ada ilmu tapi rasa macam saya nak beli rumah lah contoh. So ramai juga orang yang terkena dengan rumah ni. Contoh terkena dengan rumah kan. Okey. Contoh kata terbeli rumah yang tak boleh nak disewakan. So mungkin tempat remote area, memang orang kata masa beli masa beli tu pemaju cakap lah, nanti tempat nak membangun ada akses highway ke apa ke contohnya, tapi rupanya benda tak jadi kenyataan. Ramai orang yang kena macam tu lah. Jadi memang tak boleh nak digunakan lah pelaburan kita tersebut. Itu lagi lah kalau orang dengan hartanah ni, saya sangat orang kata berhati-hatilah dengan hartanah. Sebab hartanah ni kalau kita beli sekali, contoh yang beli yang mahal lah, contoh kalau kita beli rumah lelong, tapi biasanya orang yang beli rumah lelong ni memang dia pakar lah pasal kewangan, pakar pasal hartanah, sorry. So kalau contoh biasanya orang-orang yang newbie ni dia akan beli rumah yang under construction lah kan. So under construction ni memang sangat kena hati-hati. Sebab apa? Contohnya contoh kita beli yang harga yang 200,000 kan, so dia punya kontrak tu, loan tu, maknanya kita macam perjanjian, kita punya ambil loan dengan bank boleh sampai 25 tahun, 30 tahun kan. So kalau kata contoh kita terbeli rumah yang salah, orang kata dari segi merana tu 30 tahun lah, nak tolak daripada gaji kita setiap bulan untuk kita nak bayar loan tersebut lah. Kalau kita tak bayar, maknanya nanti kita boleh jadi di bankruptkan sebabnya ada hutang dengan bank macam tu kan. So kalau yang orang kata dari segi kurang risiko, nak jadikan sebagai peledak ni adalah salah satunya adalah dalam bentuk emas macam ni lah. Sebab tu saya banyak menyimpan dalam bentuk emas untuk nak jadikan kurang risiko lah. Saya ada juga hartanah, tapi hartanah yang orang kata alhamdulillah bolehlah memberi saya sedikit income bulanan. Okay. So maknanya dari segi kita cari ilmu lah. Contoh kata tadi kan, emas pun boleh jadi juga yang kali kena scammer macam tu kan. Beli emas yang tak betul, beli emas yang tak boleh dijual, mungkin betul tapi tak boleh dijual sebab ada masalah dari segi dia tengok dari segi appearance apa semua macam tadi kan. Saya ada, tapi alhamdulillah lah yang saya tak beli pun. Tapi maknanya kalau contoh kita nak jual mungkin boleh lah. Kalau kata at last sekali kalau betul memang betul tulen, saya rasa tulis lah. Sebab saya pun tak pernah pergilah lagi kedai emas untuk jual. Semuanya saya pernah tunjuk dekat Arahnu tak terima. Sebab dia kata appearance macam tu dia tak terima lah emas untuk diarahnukan. Last choice saya rasa Arahnu pun tak boleh. Last choice saya mungkin pergi jual dekat kedai emas, mungkin tukarkan kepada macam contoh gelang ke cincin macam tu lah. Last choice lah kan. Tapi tak apalah, sehingga kini saya simpan lah benda tu, tak ada masalah pun sebab dia ada 2 gram kan. So maknanya tuan-puan kena extra careful. Macam contoh pastikan syarikat yang tuan-puan beli tu orang kata trusted kan. So maknanya dah ada history yang bagus lah. Kalau contoh, sebab kenapa saya pilih Public Gold, sebab saya ada kepercayaan pada Public Gold. Maknanya daripada 2008 sampai sekini tak ada siapa lagi yang beli emas Public Gold tak dapat emasnya. So itu salah satu penting lah. Tuan-puan kena ambil tipsnya adalah untuk simpan dalam bentuk emas ni. Tipsnya adalah pastikan bila tuan-puan beli emas dapat emas. Kalau yang cakap beli emas, okey, masuk emas dengan saya, simpan emas dengan saya, tapi ada tarikh matang. Contoh 3 bulan nanti baru dapat emas, tuan-puan, tolong jangan percaya. Itu tanda-tanda scammer. Tanda-tanda scammer. Okay, so macam maknanya beli emas dapat emas senang. Dia macam contoh Public Gold direct je. Beli emas tuan-puan dapat emas. Contoh kalau belian nak beli macam ni, contohnya ada 3 cara. 1, beli melalui akaun. Maknanya contoh yang boleh beli melalui akaun RM100 je setiap masa. Contoh kata nak ada duit 100 boleh masukkan, lepas tu next time ada lagi 100 boleh masukkan, tak kisahlah dalam selang 2 bulan ke selang 1 bulan ataupun selang 2 hari contohnya kan. Kalau meniagakan duit dapat hari-hari kan. Contoh kata hari ni dah masuk 100, dapat untung sedikit, nak simpan sebagai forgotten saving, masukkan dalam akaun emas 100. So nanti 2 hari ada lagi nak masukkan, tak ada masalah.
Okey, so itu maknanya dalam bentuk akaun emas. Bila cukup gramnya dan ada lebih satu gram, contoh kata yang ini 4.25 gram, tuan-puan nak ada 5.25 gram, dah boleh keluar macam ni lah. Sebab dia kena ada baki 1 gram untuk aktifkan akaun emas tersebut. Contoh macam tu. Okey, kalau contohnya cara kedua adalah tuan-puan boleh beli secara bayaran terus. Contoh kata hari ini, yang ini harganya RM1,155 campur dengan kos upah pengeluaran dalam bentuk macam ni, kita panggil sebagai Go Premium RM10. Jadi mana harga dia RM1,165. Tuan-puan dah boleh dapat dah satu keping dinar macam ni. RM1,165 contoh hari masa sekarang. Sebab harga emas public gold untuk yang item yang macam ni, contoh 1 dinar ni berubah setiap 20 minit mengikut harga emas dunia. Sangat telus maknanya. Kalau harga emas turun, contoh, sebab tu saya mengajar, saya memberitahu, memberi SOP kepada semua penyimpan saya, macam mana boleh beli sendiri, macam mana boleh lock sendiri. Maknanya bila contoh tuan-puan buka, contoh tuan-puan ada duit kan, buka website public gold, tengok harga dan rasa macam ini macam okey ni harga ni, tak perlu pun nak kena tunggu saya, call saya, Asia tolong lock, tak perlu. Tuan-puan boleh buat sendiri, lepas tu dah boleh bayar, dah boleh dapat. Kalau contoh kata macam yang ini 4.25 gram boleh dipostkan, bayar RM10 tambahan untuk post. Tak perlulah tuan-puan contoh kata tadi kan, macam contoh kawan-kawan saya orang asal pasir putih, contoh orang pasir putih beli emas, lepas tu nak kena pergi kota baru pula nak kena ambil. Tak perlu. Sebab yang untuk 21.25 gram ke bawah, public gold boleh postkan dengan bayaran hanya RM10. Bayar RM10 saja boleh postkan dan berinsurans. Kalau ada masalah dari segi hilang ke tengah jalan ke kat mana-mana, public gold janji akan ganti. Itu yang best itu. Khidmat penghantaran emas pertama di Malaysia yang berinsurans. Best kan? Kita tak perlu risau lah. Bila maknanya contoh kita duduk kat rumah je, tunggu je lah 2-3 hari dapat, contoh kan. Tapi public gold janji dari segi KPI-nya, bila dah siap proses apa semua sekali, maknanya dari segi adalah dia punya orang kata checklistnya, apa yang perlu dibuat untuk nak memastikan proses pengurusan tu boleh dibuat. Dalam masa 3 hari daripada proses tu selesai, public gold janji akan bagi 3 hari bekerja, janji akan bagi tracking number. So lepas daripada tu dia agak tricky lah, sebabnya dah lepas kepada syarikat penghantar kan. Mungkin kalau contoh dah masa sekarang ni tiba-tiba je pusat penghantar tu ditutup sebab ada contoh kata kes COVID ke apa, jadinya itu di luar kawalan public gold lah. Tapi maknanya nanti akan dapat juga sebab dah dapat tracking number tadi. So memang macam mana pun, by hook by crook, tuan-puan akan dapat emas tuan-puan. Saya janji, saya boleh garanti tuan-puan boleh dapat emas tuan-puan. Okey, itu cara yang kedua. Beli terus. Maknanya ada 1,000 lebih. Sekarang ni saya tak ada. Tapi saya boleh komit. Contoh saya boleh komit RM200 satu bulan. Contoh saya memang boleh simpan 200 bulan dan saya nak jadikan simpanan saya tu simpanan paksa contoh. So tuan-puan boleh ambil juga macam ni dengan cara belian ketiga. Dia sebab tadi kan saya cakap ada 3 cara belian. So cara belian ketiga iaitu beli melalui bayaran orang kata ansuran lah. Okey, ansuran, tapi terms ni adalah easy payment purchase. Pembelian pembayaran mudah. Easy payment purchase. Okey, namanya EPP. Syariah, patuh syariah. So maknanya boleh bayar sehingga 6 kali. Sehingga 6 kali. Maknanya yang ini dia bawah daripada RM200 lah satu bulan. So kalau yang boleh komit macam tu, boleh saja bagi tahu saya. Contoh saya ni boleh komit bawah RM200 satu bulan. Contoh 1.5 hingga 200 saya boleh komit. Jadi saya saja sarankan tuan-puan boleh beli dalam bentuk macam ni. Sebabnya tuan-puan boleh paksa untuk menyimpan. Yang ini kena paksa lah. Sebabnya nanti dia akan keluarkan jadual pembayaran dan tuan-puan boleh ikut lah. Kalau tak ikut jadual pembayaran tersebut, ada skip di mana-mana dan public gold cancelkan pembelian tersebut, tuan-puan akan dikenakan charge penalti sebanyak 10% lah. So yang cara ketiga ni dia ada komitmen. Yang pertama tadi dengan belian ikut akaun emas tadi. So tak ada cara orang kata konsisten, lagi cepat lah kita dapat kan, berbanding kan bulan ni simpan 3 tahun lagi pun nak nyimpan, tak adalah.
Kan? So memang tak akan bertambah lah. Sebab memang emas public gold, kita beli emas dapat emas. Tak adalah pertambahan dari segi dividen ke, tak ada. So clear. Jual beli public gold ni senang, direct saja. Tuan puan beli emas, tuan dapat emas. Cumanya dari segi contoh kata pun kata, dah tu bila untungnya akan dapat bila ada kenaikan harga emas dan melebihi daripada susut nilai. Macam tadi saya sebut susut nilainya, contoh yang ini adalah 9%. Maknanya contoh ada kenaikan 15% daripada harga kita beli, so kita dapatlah untung 6%, sebabnya tolak daripada susut nilai 9% macam tu. Itu. Sebab tu kalau contoh yang untuk pembelian cara kedua tadi, pembelian secara terus, maknanya contoh ada 1,000 tu saya akan tanyalah, biasanya saya akan tanya sama ada tak keperluan untuk guna dalam masa terdekat. Kalau contoh bulan depan saya nak pakai duit 1,000 ni, tak sesuai lah beli, sebab harga emas memang ada turun naik, dan masa terdekat dia ada turun naik, jadi tak sure sama ada dia turun ataupun naik dah masa bila puan-puan nak guna nanti. Contoh masa terdekat tadi 1 bulan kan, jadi kalau kata contoh masa tu harga turun, tuan-puan akan rugilah. Jadi kita tak sarankan lah macam tu, kecuali yang ada duit banyak. Contoh saya ada 20,000 saya nak beli emas, tapi duit ni saya nak guna 5 tahun lagi, contoh kan, untuk nak contoh kata untuk pendidikan anak saya contohnya. So tak ada masalah, sebab anak saya baru umur 5 tahun contohnya. 5 tahun lagi 10 tahun lah contoh kan, at least kan 10 tahun atau 12 tahun, jadi tak ada masalah. Duit macam tu contoh. So dia kena ada ilmu lah juga. So maknanya tak adalah kita terkena. Sebab saya ada pengalaman bila saya sembang-sembang dengan kawan-kawan, dia pernah beli emas dan dia terkena. Dia kata sebabnya dia beli harga yang masa harga tinggi, contoh dalam tahun 2012 dulu, masa harga tinggi, lepas tu dia nak pakai duit, masa tu harga emas jatuh, jadi dia rugi, dia kata. Jadi dia jual je. Sebenarnya mungkin kat situ kalau dia ada sedikit ilmu, dia boleh pajakkan lah, kalau dia ada kemampuan untuk membayar balik lah kan. So tapi sebab dia kata rasa macam rugilah beli emas, rugilah beli emas, sebabnya saya nak jual harga masih turun. Sebab itulah yang saya kata tadi, kalau dalam bentuk duit yang banyak, contoh ada 10,000, 20,000, kena tentukan sama ada duit tu ada tak nak pakai dalam masa terdekat. Kalau nak pakai dalam masa terdekat, tak disarankan lah. So maknanya kita tengok tadi macam mana jadikan nak ada booster sebab kepada simpanan kita. Sebab saya kenapa? Sebabnya 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadinya kita kena ada booster untuk kita menyimpan. Satu, sediakan matlamat. Contoh kat sini kan, ada matlamat kita, contoh nak ada matlamat untuk nak pergi haji, nak adakan pendidikan anak-anak, untuk sebagai dana kecemasan, untuk kata perubatan, untuk persaraan. So adakan matlamat macam ni, baru kita ada booster. Jadi kita tahu berapa banyak kita nak simpan. Untuk contoh nak pergi haji, kita nak simpan 15 keping dinar contohnya. So kita akan lagi cepat lah kita buat, sebab kita nampak aku nak kerja 15 keping, 5 tahun lagi aku nak pergi haji, contoh macam tu kan. So lepas tu saya dah bercakap melalui emas kan. Kalau contoh kata pun simpan melalui wang biasa, dalam akaun biasa, dia mungkin tak boleh menjadi booster lah, sebabnya tuan pun nampak hari-hari berapa nilai duit simpanan yang tuan pun ada. Kena adakan dalam bentuk forgotten saving, contohnya dalam bentuk emas. Mungkin juga boleh pilih lah tus lain, tapi pastikan tuan-puan ada ilmu. Saya bercerita mengenai emas sebab saya ada sedikit ilmu berkenaan dengan emas, jadi saya bercerita apa tips and trick untuk tuan-puan menyimpan melalui emas ni. Macam mana emas ni boleh menjadikan kita forgotten saving melalui emas. So saya percaya ilmu yang saya sampaikan ni ramai lagi orang tak tahu. Sebabnya kenapa saya kata macam tu? Sebabnya contoh dekat public gold ni baru ada hanya dalam bawah daripada 700,000 lah orang yang menyimpan emas dengan public gold. Jadi ramai lagi rakyat Malaysia yang tak tahu ilmu emas ni. Saya percaya semua orang sukakan emas, cumanya ilmu membezakan untuk dia nak simpan melalui emas ataupun tidak. Sebab bagi saya emas ni memang kena ada dalam portfolio semua orang. Sebabnya apa saya kata macam tu? Sebab pakar-pakar kewangan memang mengesyorkan lah. Bila pakar kewangan cakap, maknanya dia ada lah dia punya kenapa sebabnya kan. Contoh ni saya ada 3 pendapat lah, 3 pendapat daripada 3 pakar kewangan. 3 pakar kewangan itu contoh Tuan Azizi Ali, ini pakar kewangan Malaysia. Dia kata maknanya dari segi portfolio kewangan, setiap orang kena ada at least 10%. Maknanya dia punya kekayaan tu ditukarkan dalam bentuk emas.
Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni pakar kewangan antarabangsa lah. Okey. Dia mengesyorkan 25%, lagi tinggi, tambah lagi 15% daripada yang Tuan Aziz dia cakap. Tuan Mark Melanie. Mark Melanie siapa? Mark Melanie ni pakar dia mengkaji mengenai sejarah mata wang. Maknanya dia pakar mata wang lah. Mata wang maknanya wang fiat kita ni, maknanya duit RM, duit US semua ni. Dia mengkaji mengenai mata wang ni. Dan dia tahu okey, mata wang adalah penipuan terbesar dunia. Jadi dia sangat takut dengan simpanan dalam bentuk wang. Okey, jadi dia menyarankan simpan dalam bentuk emas ataupun perak sebanyak 50% daripada nilai kekayaan. Kan? Jadi nampak kenapa pakar kewangan mengesyorkan macam ni. Jadinya bagi saya, sebab tu saya adalah dalam portfolio kewangan saya emas. Sebabnya saya percaya ramai orang tak tahu. Jadi itu saya bercerita dalam platform-platform macam ni lah. So saya contoh dalam platform sharing-sharing macam ni, saya bercerita kenapa setiap orang kena ada emas. Kena ada emas dalam portfolio kewangan mereka. Salah satu tadi, dia boleh jadi forgotten saving. Kan? Sangat mudah untuk kita lupakan simpanan kita melalui emas. Tapi kalau contoh yang Mark Melanie ni, kenapa dia kata sehingga 50%? Sebabnya dia tahu bila kita simpan dalam bentuk wang, sebenarnya wang tu sangat fragile. Wang tu sangat fragile. Kekayaan tu bukan di tangan kita. Contohlah, 2-3 hari lepas, saya ada satu simpanan dalam satu bank ni. Pagi saya nak buat transfer, tak boleh sebab sistem dia tu ada orang kata maintenance ke apa. Maknanya kalau masa tu saya ada urgent, saya tak boleh nak guna. Contohlah saya ada perlu urgent untuk nak transfer sesuatu, saya tak boleh walaupun duit saya ada dalam tu. Tapi bila kita ada emas contohnya, tapi emas maknanya emas yang ada di tangan lah. Sebab tu kalau saya punya penyimpan cakap, apa emas yang terbaik yang saya perlu ada? Emas yang tuan-puan beli dan simpan di tangan. Maknanya apa-apa hal berlaku, benda tu, kekayaan tu ada di tangan tuan-puan. Contoh dalam bentuk emas, dalam bentuk akaun. Contoh dalam bentuk akaun emas di public gold contoh pun, maknanya itu kena ada, masih lagi proses. Contoh ada meninggal, waris tuan-puan kena ada proses lah untuk nak keluarkan emas tersebut. Tapi kalau dah yang dalam bentuk macam ni, sebab saya ada seorang penyimpan saya yang meninggal sebelum baru-baru ni, tapi dia beli dan disimpan sendiri, so tak ada masalah lah. Maknanya waris dia ada akses untuk nak dapatkan benda tersebut dan contoh nak kegunaan ke ataupun nak dari segi pewarisan harta ke apa, maknanya pegang sendiri. Sebenarnya yang terbaik adalah bila kita pegang sendiri. Tapi kalau contoh tuan-puan tak boleh tidur malam kat rumah, kalau ada simpanan macam ni 4.25 gram contohnya lah, contoh kan, jadinya baiklah tuan-puan simpan dalam bentuk akaun emas, ataupun boleh juga ada banyak pun simpanlah, kita sewa safe deposit box. Tapi saya memang sebab atas tiga-tiga pakar kewangan ni mengesyorkan macam ni, dan kita tahu, okey, so saya tu yang saya nak bagi tahu kepada orang ramai kenapa kita kena simpan emas dalam portfolio kewangan kita. Kenapa kita wajib ada emas dalam portfolio kewangan? Sebab duit sangat fragile. Kalau contoh hartanah pun dia kenapa yang saya kata bila pakar kewangan cakap kena ada, wajib, maknanya 10% pun kena ada. Maknanya contoh kita ada kita ada kata kekayaan 1 juta, kena ada juga 100,000 dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebabnya contoh kita ada hartanah, semua kita ada hartanah kan, banyaklah kita punya hartanah, kita 1 juta contoh, 100,000 kena ditukarkan dalam bentuk emas. Sebab apa? Hartanah boleh saja dia tak movable, walaupun dia memang ada kelebihan lain lah. Contohnya dia ada kita boleh dapatkan income bulanan contoh je kan, tapi still dia tak movable, dan kalau apa-apa hal berlaku sukar untuk dicairkan. Itu maknanya dia ada pro and cons lah mana-mana ni. Tapi maknanya kenapa pakar-pakar kewangan mengesyorkan memang kena ada juga dalam kewangan kita emas, sebabnya dia boleh dikatakan secair duit kertas. Okey. So nak adakan booster untuk simpanan. So nak keluarkan diri daripada peratusan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara. At least nak ada lebih daripada 1,000 kan. Sebab tadi 70% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadi kita kena keluarkanlah diri kita daripada zon tersebut. Janganlah kita hanya shopping sampai tak ada simpanan walaupun 1,000. Tukarkanlah simpanan anda melalui booster, iaitu adakan matlamat dan simpan melalui forgotten saving, salah satunya melalui emas. So
Kalau ada manfaatnya, bolehlah tuan-puan share saya punya sharing ni, sebab saya percaya ramai lagi orang yang tak ada ilmu ini. Okey, so kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.